Timbalan Presiden keadilan kita sebelum beliau berucap, dijemput kepada semua hadirin yang ada di hadapan ini untuk berdiri. Kita sama-sama raikan majlis belated birthday kepada saudara Rafizi Ramli. Okey, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi saudara Rafizi. Selamat hari jadi. Baik, tumpukan gemuruh. Okey, bagi maju utama, ayo Malaysia. Saudara Rafizi Ramli menyampaikan ucapan beliau. Tepukan gemuruh untuk beliau. Ayo! Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tacha Wang Seng Hao, kawan-kawan bangsa Tionghoa, Wanakkam, uncle, auntie, saudara-saudari, adik kakak, hormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Buksi Majlis, yang berhormat Kak Rusnah, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, dan saya sebenarnya tak nampak sangat lampu banyak jadi tak nampak orang kat depan ni. Tapi saya ingat masa saya datang berkempen di Tangga Batu dalam lebih kurang 5-6 tahun yang lepas. Saya tanya Datuk Guitek tadi, sebab awal-awal dulu siapalah ingat boleh menang di Tangga Batu ni, sebab ada kem Sungai Udang. Hampir mustahil kalau nak kira nak menang di kawasan Sungai Batu, Tangga Batu ni lah. Saya ingatlah dalam 2-3 bulan saya datang balik sebelum pilihan raya umum yang lepas pun, saya rasa orang ramainya lebih kurang macam inilah ramai orang dia. Jadi maksudnya, kalau 4 tahun yang lepas dah dekat sangat kita dengan pilihan raya umum, orang dah rasa bahang untuk mengundi itu, jumlah yang hadir meriahnya lebih kurang sekarang. Kalau pilihan raya panggil 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan daripada sekarang, saya rasa agak tenang bahawa walaupun UMNO Barisan Nasional kata Melaka dalam genggaman mereka, kalau tengok pada malam ini, saya yakin kita akan dapat pertahankan balik Tangga Batu dan kursi-kursi parlimen kita, saudara-saudari. Ikut suka dia nak cakap apa, sebab masalah UMNO Barisan Nasional ini, Perikatan Nasional ke, pimpinan dia tak turun kempen sendiri. Dia duduk dekat atas dengan pejabat besar dia, dengan penasihat dia, dengan kaki-kaki yang dia bayar. Dia dapat laporan berlapis-lapis. Satu lapis, satu lapis, satu lapis. Kalau yang bawah itu turun rasa tak baik, dia bagi laporan dekat lapisan pertama, lapisan kata, ini kalau beritahu dekat Zahid ni mampus aku. Jadi masuk lapisan kedua, makin cantik. Masuk lapisan ketiga. Sebab itu kalau ikut UMNO Barisan Nasional, walaupun satu dunia dah tahu dia ni parti Mat Sakau, dia masih lagi yakin boleh menang, saudara-saudari. Beza dengan kami dalam PKR dan Pakatan Harapan, saya pengarah pilihan raya pusat. Saya sendiri turun, saya sendiri dengar, saya sendiri tengok. Sebab itu laporan saya bila balik kepada parti, kalau begini di Tangga Batu, tahniah kawan-kawan Melaka, kita akan reverse balik keputusan PRN tahun lepas, saudara-saudari. Saya ucap terima kasih
kepada Kak Rusnah dengan kawan-kawan yang teringat dekat birthday saya. 2-3 hari yang lepas lah. Tapi saya pula teringat, bila bagi birthday tu, saya teringat, agaknya Allah kesiannya lah. Birthday Najib nanti siapalah nak bagi kek kat dia. Saya ingat Allah, korang ni janganlah buat macam ni, bagi birthday live FB orang tengok. Kalau orang UMNO yang duk tengok, sebab malam-malam bila kita buat ceramah, ramai orang UMNO tengok. Sedihlah dia. Dia teringat dekat Najib. Sebab itu saudara-saudari, jangan tambah kesedihan UMNO Barisan Nasional. Cukuplah Rosmah seorang yang sedang rindu sangat kat Najib sekarang ni. Baik. Kita mungkin dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, mungkin 3 bulan untuk masuk pilihan raya kan. Saya pergi mana-mana ialah orang nak dengar hujah, orang nak dengar skandal, orang nak dengar macam-macam kan. Malam ini saya mungkin nak sentuh agak lain sedikit. Sebab seperti mana di Johor, di Melaka juga, ialah negeri yang telah pun melalui lebih banyak pilihan raya berbanding dengan tempat lain. Tahun lepas dah melalui pilihan raya negeri, lepas ini akan melalui pilihan raya umum pula. Selalunya, kita dengar daripada pimpinan, pasal pimpinan. Pasal tanggungjawab orang politik, tanggungjawab kerajaan dan sebagainya. Malam ini saya nak pusing sedikit. Saya pun seperti saudara-saudari juga adalah pengundi. Kita semua ni ada hak yang sama. Setiap seorang daripada kita mempunyai hak dan tanggungjawab dan amanah. Tahu? Bukan hak dan keistimewaan semata-mata, tetapi hak mengundi itu datang dengan amanah supaya kita memilih pimpinan yang menjadi kerajaan yang baik. Jadi kita juga kena tahu bahawa untuk memilih itu, kenalah kita buat keputusan yang baik kerana kita akan dipertanggungjawabkan atas keputusan kita itu. Saya senang lah. Kalau dalam kubur keluar cerita, saya boleh jawab soal mengundi ini. Atas dunia saya boleh jawab. Kalau orang kata, kamu tak malu ke Malaysia ada Perdana Menteri yang masuk rekod nombor 1 paling banyak curi duit rakyat dalam satu dunia? Saya tak malu. Sebab saya tak pernah mengundi dia, saudara-saudari. Sepanjang saya ada hak untuk mengundi, saya rasa saya telah menjalankan amanah itu dengan baik. Sebab saya tak pernah pilih. Kalau saya tahu dia ni akhlak tak betul, kalau saya tahu dia ni bangang, tak kerti buat kerja, walaupun dia baik dengan saya, kalau saya tahu dia ini tidak amanah, makan duit rakyat, macam mana kalau adik saya ke, abang saya ke, pak saudara saya ke, insya-Allah saya takkan undi. Sebab saya tahu satu hari nanti saya akan kena jawab atas amanah mengundi saya itu. Jadi benda yang sama, yang kita sama-sama pikul, baik ahli politik ke, pimpinan ke, cikgu ke, adik ke, kakak ke, pencen ke, askar ke, semua kita sebenarnya akan menjawab atas pilihan kita, kerana undi yang kita buang, kita bagi undi itu saudara-saudari, kesannya cukup besar kepada orang. Mengundi pasukan, mengundi parti yang akibatnya hak orang lain dirampas, berlaku ketidakadilan, kita juga sama-sama pikul. Jadi saya nak mula dengan mudah saja. Kalau kita pengundi, macam mana kita nak pilih pemimpin? Sebab saya pergi mana-mana, selalunya UMNO, PAS, Bersatu ni dia tak boleh jawab dengan saya. Dia akan hina, maki, tapi dia tak boleh jawab hujah dan bukti yang saya tunjuk. Dia tak boleh jawab. Jadi kalau kita jadi orang biasa dalam memilih pemimpin dalam sistem demokrasi macam Malaysia, tambah sekarang ni parti bersepah-sepah. Saya tunggu parti Tupperware lepas ni untuk masuk tanding. Segala jenis parti ni, parti bersepah-sepah, semua orang nak jadi wakil rakyat.
Jadi menyukarkan pilihan kita. Jadi sebab itu sebagai rakyat, sebagai pengundi, saya nak mengajak saya dan saudara-saudari untuk kita benar-benar hayati kalau kita nak pilih, apa ciri-ciri pimpinan yang kita kena pilih. Sebab saya nak jawab benda yang pertama sekali, iaitu bila UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional serang, dia kata kamu jadi kerajaan, apa kamu nak buat? Dulu kamu tak buat apa. Ni kalau kamu jadi kerajaan balik, masalah, kami semua tahu masalah. Masalah banyak. UMNO pun tahu masalah banyak. Yang mengundi PAS pun tahu, apatah lagi penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan PKR. Kita semua lalui tiap-tiap hari. Jadi dia kalih, dia pusing, dia kata, alah sama je lah. Korang pun jadi pemimpin, sama 2 kali 5, 5 kali 2. Kamu pun tak ada penyelesaian. Baik. Pilih orang yang paling cerdik untuk menganggotai kerajaan lepas ini. Malah dulu pun, kita ramai cerdik pandai yang menyertai kerajaan ataupun membantu kerajaan. Yang membangunkan negara ini, bukan semuanya pimpinan-pimpinan ke atas tu. Ramai yang membantu membangunkan Malaysia daripada kita merdeka sampai sekarang. Tenaga di belakang tabik ialah semua orang cerdik-cerdik semua. Belajar tinggi-tinggi. Pengalaman saya kerja kat korporat dan sebagainya, saya boleh beritahu, hampir semua pimpinan yang saya jumpa dalam bidang lain itu lagi cerdik daripada menteri-menteri UMNO yang ada tu pun. Tapi kenapa dengan begitu ramai orang cerdik, orang jujur, orang yang sebenarnya boleh membuat perubahan di negara ini, tapi kita makin teruk satu zaman ke satu zaman, makin miskin, keadaannya makin perit untuk rakyat. Kenapa daripada zaman saya kecil dulu sampai sekarang, saya dah umur 45 tahun sekarang ini, kita rasakan bahawa keadaan makin teruk dan makin teruk? Sebabnya ialah dalam sebuah sistem kerajaan macam kita, bawalah orang cerdik macam mana pun, kalau kepala dia, kalau pimpinan menteri-menteri yang ada kuasa, yang orang cerdik-cerdik ni kena jawab kepada menteri-menteri 4-5 orang ni, bawalah orang cerdik macam mana pun, kalau kepala 4-5 dekat atas ni tak ada ciri-ciri pemimpin yang baik, dia tak jadi. Mari orang cerdik nak beritahu, Datuk Seri, kita kena buat gini. Tak berminat, dia tengah cek baju mahal dia yang baru. Mari orang cerdik beritahu, Datuk Seri, kita kalau ambil wang dan laporkan, dan kita bagi peluang kepada orang-orang kampung biasa, supaya setiap seorang itu dibantu seorang boleh pelihara lembu 100 ekor secara teknologi dan tersusun, kita tak payah import lembu. Menteri dengar, bagus ni. Aku nak ambil idea tu. Dia ambil idea tu, ambil duit 250 juta, lembu tak ke mana, kondo yang kita dapat. Benda ni dah berlaku berpuluh-puluh tahun, saudara-saudari. Saudara-saudari bekerja di jabatan masing-masing pun saudara-saudari tahu apa yang saya katakan ni betul. Sebab itu orang kita balik luar negara cerdik, pandai, ada idea macam-macam. Mari umur 40 tahun dia kata, tak apalah, aku dah malas dah semua ni, aku dah lalui semua. Kalau yang kepala itu malaun, marilah orang cerdik macam mana pun, idea hebat macam mana pun tak jadi. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai pengundi ni cukup penting. Mari idea macam mana pun, anak-anak kita belajar cerdik macam mana pun, kalau kita tidak letakkan pimpinan yang betul di atas, negara ini akan makin rosak dan makin rosak. Sebab itu saya tak tahu saudara-saudari memilih macam mana. Kalau orang UMNO, saya tahulah dia pilih macam mana. Dia tengok Najib, dia rasa Allah, tak ada manusia lagi yang lagi handsome daripada Najib ni. Dia tengok Zaid, saya pun tak tahu. Kalau orang UMNO tengok Zaid, apa yang disayang sangat dekat Zaid ni? Duit. Kalau dalam UMNO saya tahu dia nak pilih, dia tengok apa? Saya tak tahu sahabat-sahabat saudara-saudari, bila nak pilih itu,
apa ciri-ciri yang saudara-saudari nilai? Saya boleh berkongsi, saya ada 4 benda. Yang Islam cukup tahu, yang bukan Islam, ciri-ciri ini sama saja. Kamu Islam ke kamu tak Islam, kalau kita nak pilih pimpinan, paling kurang kena ada 4 ciri ini. Pertama ialah dia mesti bercakap benar. Dia tak reti berbohong, tak pandai kona, dia bercakap benar. Dalam Islam dia panggil siddiq. Maksudnya dia memang akan bercakap benar, saudara-saudari. Mudah je, tak susah untuk kita nak nilai pemimpin ini. Tengok dulu dia tu kaki putar alam ke tidak. Kalau dia jenis memang tak reti nak berbohong, orang marah kat dia pun dia tak reti nak bohong, itu tanda-tanda yang baik. Sebab itu kita sekarang ni berada dalam longkang. Sebab dalam 10-15 tahun yang lepas, jenis pimpinan yang kita ada yang mentadbir negara ini, dia bohong tu satu hal. Dia bohong monyet pun tak percaya sekali, dia tetap bohong. Tak masuk akal benda yang dia bohong. Tak percaya? Tanya Najib. Tanya Najib. Daripada awal 2011 saya mula-mula tanya. Saya tanya tu 2011. Saya bukan ahli parlimen pun lagi. Saya tanya pasal 1MDB. Masa tu saya baru fresh daripada korporat, membantu Datuk Seri Anwar di pejabat jadi pengarah strategi keadilan. Saya orang minyak lah, oil and gas kan. Pelaburan pertama 1MDB ni kononnya ialah beli lapangan minyak dengan Petro Saudi. Kawan-kawan saya yang dalam oil and gas kata, aku rasa tak ada pun pendatang tu. Bercakap-cakap dengan kawan-kawan dalam oil and gas, dia kata benda tu tak ada, tipu semua ni. Itu yang saya tanya mula-mula. Betul ke tidak 1MDB dan dijamin dan akan dibayar oleh rakyat? Betul ke kamu beli lapangan minyak? Kita kan dah ada Petronas. Kalau betul rakyat negara ini nak melabur membeli lapangan minyak, suruh Petronas lah yang pergi cari pula 1MDB, ambil hutang, lepas tu melabur, lepas tu tak tahu ke mana ni. Ni apa cerita ni? Dia punya bohong tu daripada 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun, macam-macam bohong dia. Pencen, duit pencen 4 bilion ringgit yang sekarang Najib jadi penghuni tetap dekat Hotel Kajang sekarang. Janganlah pergi penjara, Hotel Kajang. Kita selalunya masuk hotel, kita check in, esok kita check out. Dia check in, berapa tahun lagi dia nak check out? 12 tahun. Tapi dia ada lagi 3-4 kes. Silap-silap hari, insya-Allah sambung lagi dia check out tu, kita mati tak keluar lagi dia. Saya tanya pasal pencen. Ni kenapa pula ambil duit pencen ni? Sebab saya masa itu di parlimen, saya memang tengok kedudukan kewangan kumpulan wang amanah pencen. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada pencen ni memang patut bimbang. Sebab saya tengok penyata kewangan dia membimbangkan. Sama macam dulu, saya tengok penyata kewangan tabung haji membimbangkan. Jadi saya bersuara, dahlah penyata kewangan tu membimbangkan. Yang kamu bagi 4,000 juta bagi pinjaman pula kepada satu syarikat 1MDB ni, kenapa? Lepas tu saya tanya lagi, macam mana pula kamu boleh ambil pinjaman ni? Sebab kamu adalah orang yang mengawal syarikat 1MDB sebab kamu Menteri Kewangan. Kumpulan wang amanah pencen dia mesti dapat kelulusan daripada Menteri Najib juga. Itu yang dulu saya marah macam mana. Mana ada satu hari Najib tulis surat daripada 1MDB kepada kumpulan wang amanah pencen melalui Menteri Kewangan minta bagi pinjaman 4,000 juta, dia tanda tangan Najib Razak. Esok Najib Razak masuk dalam Kementerian Kewangan dapat surat. Aku dapat surat daripada Najib. Najib meluluskan pinjaman Najib. Masa saya tanya dulu, orang marah, UMNO maki hamun. Saudara-saudari ambil masa 8 tahun untuk kita buktikan bahawa benda tu betul. Sekarang
bukan saya yang ada dalam lokap dan penjara, saudara-saudari. Yang ada adalah Najib sebab dia bohong daripada awal pasal 1MDB. Tahun 2016, apabila mula terbukti bahawa wang masuk terus ke dalam akaun dia 2.6 bilion. Najib jawab apa awal? Saya ini adalah seorang pejuang Islam yang sangat dihormati oleh kerajaan Saudi. Oleh kerana perjuangan saya memartabatkan Islam ini cukup bagus, maka kerajaan Saudi mendermakan kepada saya 2,600 juta. Pembohong nak mampus. Saya tak payah tanya Saudi pun saya tahu sebab apa. Kes ataupun isu yang paling rapat dengan rakyat, orang Islam, umat Islam ni satu je. Palestin, saudara-saudari. Kalau begitu pemurah dan mawalnya bangsawan-bangsawan Saudi ni, tak ada lah dia nak bagi kat Rosmah. Dia bagi kat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dekat Palestin lah 2,600 juta. Bukan bagi kepada Najib. Bohong lagi. Kemudian bila dah masuk dalam mahkamah semua, dah dibuktikan. Kona lagi. Mula-mula dia kata duit tu tak masuk dalam akaun dia. Bila dibuktikan masuk, dia kata, masuk tapi saya tak tahu. Saya tak sedar. Pula dah. Jadi bila orang tanya, tapi kamu tak sedar, kamu belanja. Dia jawab lagi, yalah, aku tak sedar yang duit tu daripada 1MDB. Aku ingat dia daripada orang lain. Dia punya bohong satu persatu tu, saudara-saudari. Sebab itu bagi saya mudah. UMNO ke, PKR ke, PAS ke, DAP ke, Bersatu ke, mudah saja. Parti belakang kira. Kalau ada watak yang macam ini, setiap 2-3 bulan, cerita dia kona, bila dia tak boleh jawab, cerita dia makin berbohong. Saudara-saudari, orang macam ini tidak boleh dipilih untuk menjadi wakil kita dalam pilihan raya. Dia tak menepati ciri pertama, pemimpin itu mestilah siddiq, bercakap benar, saudara-saudari. Yang kedua apa dia? Dia mestilah amanah. Maksudnya kalau dia dapat kuasa, dia akan betul-betul menjaga kuasa dan tanggungjawab itu dengan sebaik dan seadilnya, supaya bukan untuk kepentingan dan tembolok dia. Kalau dia dapat makanan untuk diagihkan, dia agih untuk semua orang miskin dulu. Habis tu, kalau ada sikit makan yang bukan hak aku. Mudah saja. Saya tak payah ceritalah, hidup saya dalam politik ni memang daripada 2010 kerja penyamun dan mak sakau dalam negara kita. 14 kali saya turun naik mahkamah. Orang UMNO dan orang PAS beritahu, kamu dulu masa Pakatan Harapan berkuasa, kamu telah digugurkan kes. Apa beza kamu dengan Najib? Celaka betul lah. Saya tak curi satu sen pun, saudara-saudari. Saya ada 14 kes turun naik mahkamah. Bukan sebab saya curi duit. Kerana saya bercakap benar. Dan masa itu, kalau kamu bercakap benar dan mereka nak sembunyikan pencurian wang yang mereka buat, mereka akan gunakan undang-undang untuk menakut-nakutkan kita. Saya masuk lokap bukan sebab pecah amanah. Saya masuk lokap bukan sebab saya curi duit. Sebab mendedahkan kononnya rahsia kerajaan. Rahsia kepala otak kau curi duit. Jadi, sebab itu masa itu saya muda-muda. Sekarang tua lah. Ini masa saya umur 35. Garang lah. Sekarang ni tak payahlah letak kat lokap. Aku dah tua. Masa itu, saudara-saudari, saya beritahu, kalau harga bercakap benar itu tidur 3-4 malam dalam lokap, saya tak takut. Sebab mereka ada polis, mereka ada penguasa. Kalau kita yakin kita benar, kita ada Allah bersama-sama kita, saudara-saudari. Sebab tu saya tak takut. Orang UMNO kata,
Sama saja ni pimpinan daripada pakatan sebab digugurkan kes. Semua kes orang macam. Sebabnya selama berpuluh-puluh tahun sengsara paling besar rakyat kita ialah apabila kekayaan dan peruntukan wang negara habis kena sapu untuk dia. Yang terbaru, sebab itu saya datang ke Tangga Batu. Dalam kat sini ni ada kem Sungai Udang. 4-5 bulan ni kebelakangan ni kita dengar cerita kapal. Kapal yang halimunan, tak timbul, tak keluar. Saya rapat soal tentera ni daripada dulu atas satu sebab. Orang UMNO, orang PAS kata, orang-orang macam saya dalam PKR ini tak ada jiwa Melayu. Tak peduli pasal orang Melayu. Saya bangga sebagai orang Melayu. Saya anak Melayu. Dan saya tak malu sebut perkara itu dengan kehadiran kawan-kawan yang berbangsa Tionghoa dan India. Sebab kita menjadi benteng pertahanan utama negara ini. Kita orang majoriti. Kalau kita bagus, kalau kita cerdik, kalau kita amanah, maka daripada sikap kita itu akan bawa laba kebaikan kepada semua orang. Bukan sahaja orang Melayu, orang Cina pun akan hidup senang. Orang India pun akan hidup senang. Kalau saya bangga pasal orang Melayu, salah satu sebab yang saya cukup prihatin ialah nasib prajurit-prajurit kita. Kita tak pernah berperang lagi saudara-saudari. Kalau kita berperang, nyawa kita, nasib kita, wujud atau tidaknya negara kita ini terletak di tangan askar-askar kita ni. Paling kurang saudara-saudari, janganlah kita hina dia. Dahlah kita tak bayar dia banyak. Dahlah kita tak letakkan dia di tahap yang sama macam negara-negara lain. Dahlah kita minta anak-anak yang muda ini masuk jadi askar, kemudian berkhidmat. Kalau ada perang, bukan Ismail Sabri dululah yang pergi. Saya ingat, kalau ada perang, saya ingat pimpinan UMNO yang dekat PWTC itu, Ahmad Maslan. Saya ingat Ahmad Maslan pergi perang dulu ke? Taknya. Sama macam dia menangis sebab Najib masuk penjara sekarang. Kalau Malaysia perang, dia menangis, dia dulu cabut saudara-saudari. Akhirnya benteng kita ialah angkatan tentera kita. Baik tentera darat, baik tentera laut, baik tentera udara. Dan saya datang daripada keluarga yang memang ada askar prajurit. Arwah sepupu saya tentera darat, pak mentua saya pesara pencen tentera. Jadi saya faham perasaan orang tentera. Kamu curi duit 1MDB satu hal tak? Beza dia curi duit 1MDB dengan curi duit kapal, curi duit peruntukan pertahanan ni begini. Curi duit 1MDB rakyat mungkin tak nampak kesan dia terus. Sebab kita hanya akan membayar hutang itu bagi pihak mereka dalam bentuk cukai yang dia kutip daripada kita. Kita mungkin tak nampak. Tapi bila dia sakau duit peruntukan pertahanan, sementara kita dahlah kena tanggung hutang yang besar, yang sengsara adalah prajurit-prajurit kita. Ini semua Melayu, saudara-saudari. Bayangkan, saya kata bayangkan cerita kapal. Saya tahulah kapal ni. Bayangkan, Indonesia dah siap kapal dia. 10. Singapura dah siap kapal dia 10. Tempah sama-sama tempah tu tahun 2011, 2012 dulu. Singapura kata siap tahun 2016. Siap betul. Indonesia siap betul. Ni kita dah 12 tahun, 2022 sampai sekarang. Satu kapal pun kita tak pasti boleh siap ke tidak. Bila kita tanya Hishamuddin jawab lain, tentera jawab lain, kementerian jawab lain. Hishamuddin kata akan siap yang pertama tahun 2023 macam itu. Kemudian akan siap satu lagi kapal. Ada kenyataan daripada tentera pula siap 4-5 tahun lagi. Ada kenyataan kata siap 2 kapal. Ada kenyataan kata siap 4 kapal. Kalau tanya kepada pimpinan tentera laut kita, saya duduk berbincang dengan pesara-pesara yang jawatannya cukup tinggi dulu. Saya tanya,
kenapa datang jumpa saya? Kenapa beritahu, mengadu benda ni pada saya? Ni jawapan dia. Mereka menghabiskan masa muda sampai tua berkhidmat untuk membina armada tentera laut kita ini sehingga pada tahun 70-an dan 80-an menjadi antara yang terbaik di rantau ini. Masuk tentera laut, orang hormat, bangga, ada kebanggaan. Mereka rasa kalau ada perang, kita ada pertahanan yang baik. Menjadi askar, menjadi Navy itu adalah satu kebanggaan khidmat kepada negara. Dan bila mereka tua, satu persatu, sekarang banyak umur dah 80 lebih dah, dia beritahu saya perasaan hidup mereka sia-sia. 50 tahun berkhidmat, bina daripada tak ada kapal kepada kapal dulu yang KD Lekir, yang awal-awal dulu KD Kasturi tahun 70-an. Kapal tu semua dah umur 40-50 tahun dan kapal itu jugalah yang sekarang askar-askar kita kena pakai. Ada yang enjin tak jalan, ada yang meriam tak jalan. Dia bukan semata-mata soal keselamatan, saudara-saudari. Soal kita letak anak-anak kita jadi askar dan mereka tahu bahawa kelengkapan kita ini ketinggalan zaman. Malu, saudara-saudari. Bayangkan kita hantar anak kita ke sekolah. Orang lain semua zaman sekarang paling kurang dah boleh ada internet. Dia belajar melalui internet, ada tab telefon. Anak kita tengok kita kaya-kaya, duit banyak, lagi kaya daripada kawan dia. Tapi kasut tak ada pergi sekolah. Telefon tak ada. Malulah dia. Dan ini yang berlaku bila orang yang diberi amanah sakau duit, saudara-saudari. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa kamu bersungguh-sungguh sangat? Marah. Takkan kita tak marah. Tak kena kat kita. Sedangkan ada berpuluh-puluh ribu ibu bapa yang mempertaruhkan nyawa anak dia untuk pertahankan kita. Sebab itu saya tanya, mana orang UMNO? Mana orang PAS? Mana orang Bersatu? Kamu kata kamu parti Islam. Kamu kata kamu parti Melayu. Tapi kamu boleh menutup mata bulat-bulat perkara ini berlaku tiap-tiap hari, saban bulan, saban tahun, sampai saban dekad, saudara-saudari. Bayangkan tahun 2026, kalau betul kita siap 2 kapal, siap 2 kapal. Kapal ni kita tempah tahun 2009. Masa itu teknologi yang tahun 2009 tu ke laut. Indonesia, China, Singapura masa itu 2026 dah tempah kapal armada generasi baru dah pun, saudara-saudari. Saudara-saudari, adik-adik yang pergi dekat universiti ni masuk college dah. Orang sekarang dah pakai iPhone 14. Kamu masuk nak pergi tackle girlfriend pakai Nokia 3 yang macam butter dulu tu. Tak ke malu? Saudara-saudari, itu nasib kita. Nasib kita apabila pimpinan yang rakyat biasa macam kita ini pilih tidak amanah. Memang tak kena batang hidung kita. Akan ada penyokong-penyokong UMNO, PAS, Bersatu kata, alah, bukan kena kat aku pun. Mungkin tak kena atas batang hidung sekarang, tapi satu hari nanti kita kena jawab kerana atas pilihan kita itulah yang memberikan kuasa kepada manusia-manusia yang tidak amanah. Dan memilih pemimpin yang tidak amanah itu akan merosakkan negara. Itu cerita kapal. Cerita kem Sungai Udang satu hal lagi. Itu cerita tentera laut. Cerita tentera darat pun ada juga. Saya tak nak cerita panjang sangat kat sini lah. Dia macam cerita Netflix lah. Dia kena cerita sikit. Kita nak pergi perang, kenalah ada artileri. Orang askar kat sini tahulah. Saya pelik tau. Kalau saya tak jadi accountant, tak jadi engineer, satu cita-cita saya, ni kira fantasi saya nak jadi askar daripada dulu. Saya suka tembak orang ni, memang pelik daripada dulu. Jadi saya tahu soal infanteri, soal artileri, semua ni saya memang belajar dengan mendalam. Itu minat saya. Tentera darat,
Memang daripada satu masa ke satu masa, kita perlukan artileri yang berkembang dengan zaman itu. Nak tembak meriam tak? Meriam ini diukur dari beberapa segi lah. Tapi selalunya meriam yang lebih baik boleh menembak dengan lebih jauh. Kalau meriam kita zaman tentera Bugis dulu, matilah kita. Kan? Orang datang daripada 10 km tembak, kita kena kita nak balik-balik, put jatuh kat depan tu kan. Jadi soal meriam, persenjataan meriam bagi tentera darat ni cerita lama. Sama juga soal kapal untuk Navy, cerita lama juga. Saudara-saudari tunggu. Saya kesian bila dengar cerita daripada tentera-tentera ni. Menteri UMNO ke, Menteri Bersatu ke, Menteri PAS ke tak tidur malam lepas ni. Dulu pegawai-pegawai kerajaan takut untuk bercakap dengan parti macam Keadilan ni. Sebab kami ni dilihat sebagai pengkhianat negara, tukang kacau. Saudara-saudari sekarang ini saya tengok selepas mana MDB semua ni, salah satu perubahan yang paling baik, antara orang yang paling berani buka mulut ialah pegawai-pegawai kerajaan. Kamu sakau duit, sampailah pegawai kerajaan dekat saya jumpa. Ada je. Boleh tak jumpa? Saya kalau orang cari, orang lain ahli politik cari, payah saya nak jumpa. Kalau pegawai kerajaan yang saya tahu, dia nak beritahu tentang maklumat sakau duit ni, memang saya sampai kat situ. Sehari-hari tunggu, kapal tak habis lagi cerita kapal ni. Saya berada luar negara 2-3 hari lagi, jadi tak sempat lagi. Saya balik saja saudara-saudari. Seperti biasa, saya akan tunjuk dokumen demi dokumen, harga demi harga, berapa banyak dia markup, berapa banyak dia buat. Soal dia nak sakau duit tu satu hal. Soal kau gila, kau bagi kelengkapan ataupun meriam ataupun persenjataan yang sebenarnya akan membahayakan dan juga menghina angkatan tentera kita. Saya lagi tunggu, kalau bukan minggu ini, minggu depan insyaAllah. Saya bukan Najib kata nak saman minggu depan, sampai kesudah tak saman. Kalau saya kata minggu depan tu, insyaAllah minggu depan kita buka cerita meriam pula. Kapal kita dah tunjukkan, meriam kita tunjukkan, sebab saya yakin pentingnya untuk kita menyedarkan sahabat-sahabat rakyat kita. Bila mengundi itu, tolak tepi soal perkauman, soal benci, soal kita dilaga-lagakan. Hatta kamu Cina ke, Melayu ke, India ke, Iban Kadazan, tanggungjawab kita dan bagi yang Islam, tuntutan agama pun. Kita kena pilih orang yang amanah. Tak suka kat dia, tak apalah. Tapi kena pilih yang amanah. Sebab kalau kita tak pilih orang yang amanah, kita akan mengalami masalah-masalah yang berlaku. Soal kapal, soal tentera, soal meriam. Ini belum lagi soal segala jenis benda yang tak larat nak korek satu-satu. Baik. Saya dah sentuh soal Siddiq, bercakap benar. Saya dah sentuh soal amanah, memegang amanah itu dengan betul-betul. Yang ketiga, nak pilih pemimpin, mestilah pilih pemimpin yang tabligh, menyampaikan, mencerdikkan, mencerahkan. Kita nak ikut pemimpin, kita nak ikut supaya kita lagi jadi cerdik. Kalau kita ikut yang kononnya pemimpin, kita lagi jadi bodoh, mampus kita. Kita kena ikut orang yang angkat kewarasan kita menjadi lebih baik, kerana itu lumrah manusia. Kalau kita ikut pemimpin yang buat kita lagi bodoh, masuk longkang saya sendiri, itu bertentangan dengan lumrah manusia yang Allah cipta. Sebab itu saya tengok orang tanya, kebelakangan ini orang tanya, dia kata YB payahlah, YB berkempen macam ini, YB perlu cerita pasal mata wang lah, kita pasal ekonomi lah, kita pasal solar lah. Mana orang nak faham? Dia hantar saya satu video. Tengok ni betapa pandainya UMNO berkempen. Kalau PKR berkempen macam UMNO ni, mesti kita boleh menang undi Melayu.
Saya pun tengok lah, saya mungkin tengok kan. Adalah ketua pemuda UMNO seorang ni, dia bagi taklimat kepada anggota-anggota UMNO menerangkan bagaimana kawan kita yang check in dekat Hotel Kajang tu, macam mana dia tak sedar duit masuk 42 juta. Sebab sampai kesudah Najib kata dia tak tahu duit tu masuk, dia tak sedar sebenarnya. Dia belanja tu sebab dia tak sedar. Jadi dia terang begini, dia kata, Datuk Seri Najib ni orang cukup hebat. Memang dipandang tinggi. 42 juta tu sikit je. Sikit sangat jumlah tu masuk dalam akaun dia. Sebab bila dia ni dipandang tinggi di dunia sebagai negarawan Islam, pejuang Islam yang bagus, bangsawan dan putera Saudi masukkan 2,600 juta dalam akaun dia supaya dia boleh pertahankan dan kerajaan UMNO ini boleh terus membela Islam. Jadi kawan kita yang UMNO tu beritahu, dia kata bayangkan saudara-saudari, 2,642 juta. Jadi dia bagi contoh, macam kita lah orang biasa dah. Kalau dalam akaun kita masuk 2 kupang, takkan kita ingat kot 2 kupang tu, kita tak perasan. Lainlah kalau masuk RM1,000, baru kita perasan. Sebab itu samalah dengan Datuk Seri Najib. 42 juta ringgit tu macam 2 kupang je kepada dia. Sebab itu bila masuk 42 juta ringgit, dia tak perasan pun sebab banyak lagi yang masuk. Jadi adalah kawan-kawan yang kata, kenapa kita tak boleh berkempen macam ini? Kan mudah. Jawapan saya, saudara-saudari, kerana ia bertentangan dengan tuntutan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, kita kena ada sifat tabligh. Maksudnya kita menyampaikan dan mencerdikkan dan mencerahkan. Bukannya membodohkan rakyat. Sebab itu saya kata kepada UMNO, kamu nak menang dengan cara membodohkan, silakan. Saya nak kata kepada PAS, kepada Bersatu, kamu terus nak main permainan yang menghina kewarasan dan kecerdikan rakyat, teruskan. Saya takkan buat, saudara-saudari. Kalah pun tak apa, kerana saya percaya tanggungjawab saya. Kalau saya nak pilih pemimpin, saya nak memilih pemimpin yang ada sifat tabligh supaya saya jadi lagi cerdik bila saya ikut pimpinan itu. Saya nak beritahu kawan-kawan UMNO, kamu pakailah, kamu pakai apa nama kona putar alam ni kan. Sekarang kau rasa kau dapat sokongan lah sebab kau bodohkan rakyat. Najib dulu pun rasa macam tu juga. Kamu ikut Najib membodohkan rakyat, sekarang kamu ikut ayat dia. Lama-lama kamu pun ikut check in dekat Hotel Kajang macam dia juga. Seorang pemimpin yang kita nak pilih, dia mestilah ada sifat fatanah. Maksudnya mesti bijaksana. Kalau tak cerdik, tak bijaksana, jangan pilih kerana akan datang musibah kepada kita. Sekarang ni contohnya sekarang ni kan. Memang betul negara kita ni orang kata kucak-kacir, macam-macam isu nak diselesaikan. Masa inilah juga akan ada pihak yang kata kita kena panggil pilihan raya cepat-cepat supaya kita boleh pilih kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil ini akan dapat membantu membangunkan rakyat dan membetulkan segala masalah yang berlaku sejak 2018, kata orang UMNO. Sebab tu dia kata pilihan raya kena buat macam mana pun. Dia ratip 2 benda je sekarang. Satu, dia menangis pasal Najib. Satu lagi, dia ratip pilihan raya. Tapi nak buat pilihan raya, kita kena sedar bahawa ia bukan soal kuasa. Kalau tanya saya pengarah pilihan raya PKR. Saya boleh sebut kepada sahabat-sahabat yang hadir, kepada yang menonton, saya tak bimbang kalau dipanggil pilihan raya bulan 11 ke bulan 10 ke. Saya dah biasa mengepalai kempen pilihan raya. Pengalaman saya setakat ini, Ligan 1 Malaysia sejak 2-3 bulan yang lepas, saya boleh rasa gelombang, bibit-bibit gelombang yang ada sekarang ini tak banyak beza dengan bibit gelombang 2018. Saya juga ada data.
Saya juga tahu contohnya bahawa 4 daripada 5 rakyat Malaysia sekarang ini tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi. Semua tak gembira. Dulu masa Najib kalah tahun 2018, bila kita tanya, dan soalan itu saya tanya kepada pengundi-pengundi tiap-tiap bulan sejak Jun 2016. Adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi kamu sekarang? Tahun 2018, bulan 5, bila Najib kalah, yang jawab tidak berpuas hati 65%. Bulan Ogos, bulan lepas, 2022, yang jawab tidak berpuas hati adalah 80%. 4 daripada 5. Baik orang UMNO pun dia tak puas hati, baik orang yang kata dia PAS pun tak puas hati, kita yang sokong Pakatan ni lagilah tak puas hati. Jadi saya tahu, saya turun, saya tengok di setiap ceramah, jumpa dengan orang, saya tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya tahu bibit-bibit nak membawa perubahan yang kita pernah tengok dulu ke arah pilihan raya umum 2018, bibit itu ada. Saya juga tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya juga tahu dalam pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor, jumlah pengundi yang menyokong UMNO itu tak berbeza sejak 2018. Sokongan UMNO kekal pada tahap 40 ke 42%. Maksudnya, kalau ada yang keluar mengundi, majoriti menolak UMNO. Kalau UMNO cukup yakin, kata, PKR, kamu bungkus dekat Melaka, kamu bungkus dekat Johor. Kebongkakan begini jugalah yang dulu UMNO ke arah 2018. Sebab tahun 2016, kita ada 2 pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil Kuala Kangsar dan pilihan raya kecil Sungai Besar. Sama macam ni juga. UMNO yakin. Saya ingat lagi Syarizat Jalil yang sebelum itu duduk sembunyi belakang lembu, tiba-tiba naik lembu terus. Sebab dia rasa menang. Tengok menang di Kuala Kangsar, tengok menang di Sungai Besar. Dia cukup yakin, panggil pilihan raya, kita akan dapat 2/3. Saudara-saudari, 2/3 tak dapat, hotel dapat sekarang. Sebab itu, kalau UMNO kata, pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor ini bukti rakyat menolak PKR dan Pakatan Harapan, tak apa, silakan. Sebab, kalau kita bijaksana, kita tahu dan mendalami bahawa ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi keputusan pengundi. Pilihan raya negeri tak sama dengan pilihan raya umum. Pilihan raya negeri, orang tahu bahawa kalau berubah kerajaan pun dia tidak mengubah keadaan ekonomi kerana semua dasar-dasar ekonomi dibuat oleh kerajaan persekutuan, bukan oleh kerajaan negeri. Pilihan raya negeri orang tak balik. Pilihan raya negeri berlaku masa zaman COVID. Pilihan raya negeri berlaku selepas Pakatan Harapan dan PKR kena tikam dan khianat. Banyak isu lain yang ada, saudari-saudari, yang menyebabkan kalau panggil pilihan raya umum sekarang, saya rasa keadaannya akan berbeza. Jadi saya tak bimbang kalau panggil pilihan raya sekarang soal menang kalah. Saya bimbang satu benda saja. Ada benda kita boleh lawan. Ada benda kita boleh ikhtiar dan kita boleh perbaiki. Melawan bencana alam yang Allah turunkan, tak boleh, saudara-saudari. Tak ada orang pemimpin hebat macam mana pun yang boleh melawan bencana alam. Dan Malaysia ni, bencana alam ni dah berlaku selama hampir sedekat. Dulu di Kelantan, kemudian di Terengganu. Cuma masa itu orang duk kata ini sebab tebang balak. Sebahagiannya sebab tebang balak. Tapi hakikatnya ialah dunia dah berubah. Perubahan iklim yang berlaku ni bukan benda main-main, benda betul. Kalau di negara lain, saya pernah sebut, kalau di India, di UK, orang mati sebab panas sangat. Cuaca tu terlalu panas sampai mati orang. Tiap-tiap tahun memang betul kutub utara cair. Jadi bila kutub utara ni cair, sudah tentulah dia akan ada kesan kepada iklim dunia. Dan iklim dunia itu bila dia berlaku, saudara-saudari, dia bukan pilih negeri. Dia bukan pilih parti. Kotlah dia kata Melaka dan Johor
Oleh kerana rakyatnya telah membuat keputusan untuk memilih parti Keramat UMNO, maka banjir akan mengelak dan masuk ke Negeri Sembilan saja. Tak jadi macam tu saudara-saudari. Kalau datang, dia datang. Jadi kita sebagai manusia perlu bijaksana, ada iktibar. Selepas kita dah tengok yang berlaku di Sri Muda tahun 2021. Baling, tak habis lagi ni saudara-saudari. Ni yang berlaku di Baling ni. Ini bukan orang Bangladesh ke? Bukan orang Pakistan yang tenggelam kat Baling. Ini orang Melayu, saudara-saudari. Yang dekat Sri Muda, orang Melayu, orang Cina, orang India, habis rakyat Malaysia tenggelam. Rumah, nyawa terkorban. Harta benda sampai berbilion ringgit hilang. Seluruh harta, dahlah keluarga tak kaya mana, sekali datang banjir, habis semua harta seumur hidup dia, saudara-saudari. Rumah, rosak, kereta dan sebagainya. Ini bukan benda yang boleh diambil mudah. Jangan bermain dengan emosi rakyat. Sebab itu kalau kita ada pimpinan yang bijaksana, dia sepatutnya faham bahawa ada benda yang kami boleh politikkan. Ada benda yang kita boleh jadikan pertaruhan dalam gelanggang politik. Tapi kalau ia bersabit pasal nyawa, ia bersabit pasal rakyat, ia bersabit pasal bencana besar-besaran, orang yang bijaksana akan kata, ini masa untuk kita sama-sama bersetuju, walaupun aku tak suka kamu, aku tak setuju dengan kamu, ini masa untuk kita sama-sama tumpukan usaha kita, bersiap sedia untuk banjir. Kita mungkin tak boleh lari daripada banjir, tapi paling kurang kalau seluruh negara tumpu perhatian kepada banjir, kita boleh kurangkan musibah dan juga kedukaan yang boleh berlaku. Itu kalau bijaksana. Masalahnya kita ada yang kurang bijaksana. Saya tengok semalam, saya baca, ya Allah, aku tengok ini ke dulu timbalan Perdana Menteri, ya Allah. Dia boleh cakap, UMNO sanggup meredah banjir. Kalau pilihan raya dipanggil bulan November, panggil pilihan raya, kami akan redah banjir. Aku peduli apa, kau redah banjir ke tidak. Kalau kau redah banjir, lemas lagi bagus pun aku suka. Bukan soal engkau nak redah banjir, Zaid. Ini soalnya ni berpuluh-puluh ribu orang. Bayangkan, tak masuk akal, tak bijaksana. Di mana kita nak pergi mengundi kalau dipanggil pilihan raya? Sekolah. Kalau banjir, dekat mana jadi pusat pemindahan banjir? Sekolah. Jadi kamu nak bubuh kat mana? Sekejap. Itu orang kata mengundi atas sampan semua kan. Masa itulah kapal yang mengambil biji tu tiba-tiba muncul. Saudara-saudari, sebab itu saya kata tak bijaksana. Ada benda yang saya kritik betul. Dan kadang-kadang saya nakal dan saya kasar kalau saya kritik betul. Tapi ada benda yang saya tak sentuh. Sebab ada benda itu di luar batasan kita sebagai manusia. Mak Saleh kata beyond the realm of mankind. Soal bencana, soal perkara yang Allah turunkan macam ini, dia minta kita supaya, yalah, kita reflect lah, kita muhasabah. Dia minta. Dia takut dah ada bilik di hotel yang sama sebelah Najib. Itu lah. Dulu sayang sangat dekat Najib. Dulu yasa. Dah kamu sayang sangat dengan Najib, baguslah tua-tua ni kamu duduklah di rumah persaraan yang sama dekat hotel Kajang. Apa yang payah sangatnya? Dan nasihat saya kepada semua yang nak jadi wakil rakyat, semua pimpinan, kalau buat salah, yang berdosa, lebih baik kita terima hukuman di dunia. Saya rasa lagi paling kurang saya ingat, kalau kena hukuman di dunia, moga-moga kita doakan bila masuk kubur, ringan sikit kena pukul dalam kubur. Itu memang pandangan saya. Jadi, kalau satu hari nanti ditakdirkan saya pun macam itu, saya berdoalah kalau saya jatuh hukuman, supaya saya insaf. Masuk, bertaubat, duduk diam-diam, hal dunia dah habis, fikir nanti nak masuk kubur, macam mana pula dalam kubur.
paling kurang adalah juga manfaat kita kat dunia ni. Tapi yang kita tengok sekarang dalam UMNO, itu yang saya kata. Bila kita ada sekumpulan yang mengaku pemimpin Melayu Islam yang memperjudikan soal identiti, menakut-nakutkan orang Islam supaya takut kat China, takut kat India, takut kat kucing. Saudara-saudari, dia sebenarnya langsung tak ada sifat bijaksana ini kerana dia tak fikir soal tanggungjawab, soal musibah kepada rakyat. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita parti politik mendesak suruh buat pilihan raya masa banjir. Tak pernah berlaku. Seingat saya, hanya sekali saja pilihan raya dibuat di hujung tahun 1999, tak ingat saya, November. Yang lain, sebab itu ada sebab pilihan raya selalunya dibuat pertengahan tahun. Tahun 2008, pilihan raya bila? Mac kan? Mac saya ingat. Bulan 3. Tahun 2013, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Tahun 2018, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5 juga. Bulan 5, bubar bulan 4. Bulan 5. Sebabnya ialah kerana kalau ikut cuaca kita, memanglah yang paling sesuai ialah di pertengahan tahun kerana kita kurang risiko banjir masa itu. Sekarang ini tak pernah berlaku. Berlaku kali pertama kerana takutnya dia nak masuk penjara. Kerana takutnya UMNO, kalau UMNO tak kembali berkuasa, lebih ramai pimpinan UMNO ini yang penuh lah Hotel Kajang lepas ni. Bukan satu bilik je. Dia akan ada satu wing. Wing UMNO. Bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lama-lama dia kena pilih penghulu. Najib boleh jadi ketua balik. Sebab takutnya dia kepada, kalau UMNO tak berkuasa balik, mereka semua mungkin akan kena hukuman. Dia tak peduli langsung tentang manusia biasa, rakyat biasa, yang bukan sahaja susah, tapi kalau banjir akan bertarung nyawa. Bayangkan, kalau kita masuk bulan 11, bulan 12 ini Tengku Juh datang, kepala otak menteri-menteri, dia sibuk fikir pasal nak buang undi, cari duit nak bayar pengundi. Masa zaman tak mengundi pun dia tak peduli pasal banjir tahun lepas. Orang tenggelam dia tak datang. Kalau dia datang dengan bot untuk ambil gambar. Bayangkan kalau musim pilihan raya, saudara-saudari. Jadi sebab itu, saya nak kembali kepada asal saya berceloteh tadi tak. Kita sebagai pengundi, masuk mengundi, bukan semata-mata kita ingat kita ini ada hak, aku nak pilih siapa-siapa. Kita ada hak, itu keistimewaan kita, tapi kita juga ada amanah, saudara-saudari. Saya tak minta sokong PKR atau Pakatan Harapan bulat-bulat. Saudari tahu mulut saya paling celupar sekali. Siapa yang saya tak kritik? Hatta kawan saya dalam parti pun, hatta Datuk Seri Anwar pun, kalau saya tak setuju saya sebut. Saya tak kata mesti pilih PKR, mesti pilih Pakatan Harapan. Saya kata pilih pemimpin yang ada 4 perkara ini, nilai betul-betul. Dia mestilah seorang yang amanah, dia mestilah seorang yang siddiq, dia mestilah sifat tabligh dia tu ada, dan dia mesti bijaksana, fatanah dia kena ada. Kalau kita semua ambil kira tanggungjawab kita itu dengan baik, insya-Allah itu sumbangan saudara-saudari untuk memastikan kita letak orang-orang yang baik di dalam kerajaan, dan bila pimpinan kita ada sifat-sifat begini, insya-Allah saudara-saudari, orang cerdik-cerdik lain akan dapat membantu, dan barulah
idea yang baik, penyelesaian yang baik, perkara-perkara ini akan mula ada kesan dalam negara kita. Nasib baik polis tak datang tadi. Polis suruh berhenti kan. Jadi insya-Allah saya datang lagi ke Melaka kan. Saya Antuah Jaya di tempat-tempat lain, insya-Allah saya sampai. Sebab kita ada tanggungjawab yang besar. Kita akan masuk pilihan raya. Tanggungjawab itu ialah kita kena pastikan perubahan yang kita telah buat dalam tahun 2018. Perubahan itu terus berlaku sedikit demi sedikit. Dia tak penting siapa jadi Perdana Menteri sebenarnya saudara. Orang fikir akan marah saya kalau saya kata tak penting siapa jadi Perdana Menteri. Itu pandangan saya. Saya masuk politik bukan soal apa-apa. Saya nak tengok saya ada bahagian saya dalam pahala saya. Kalau saya menyumbang, kalau masyarakat ini menjadi lebih baik dari satu masa ke satu masa. So, kalau saya habiskan 10 tahun dalam politik, saya ada bahagian saya. Sama juga dengan saudara. Saudari, kalau 10 tahun saudari mengundi 2 kali, pilih pemimpin yang baik, ada pahala saudara-saudari. Kalau kita semua buat begitu, insya-Allah segala masalah yang ada dalam negara kita ini satu persatu kita boleh mula rungkai, kerana dalam tuntutan kita ialah meletakkan orang yang amanah, jujur, baik, cerdik, orang yang ahlinya di dalam bidangnya. Kalau itu kita berjaya buat, insya-Allah negara ini akan menjadi lebih baik, kekal, aman, adil untuk semua. Melayu, Cina, India, Iban Kadazan, dan kita negara majoriti Islam. Kalau pimpinan Melayu itu bagus, cerdik, jujur, cakap, saya yakin bahawa rasa hormat saudara-saudara kita daripada bangsa Tionghoa, daripada orang India akan cukup tinggi kepada orang Islam dan agama Islam, saudara-saudari. Itu perjuangan kita, insya-Allah. Jadi, saya nak tutup. Saya saya nak ajak, kita nak masuk pilihan raya ni, saya jerit lawan tetap lawan, lawan tetap, saudara-saudari sambut dengan lawan, tapi jangan buat cara UMNO.